Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan taufik daripada Allah kita dapat berpeluang lagi untuk menyambung pembacaan daripada kitab Hasyiah Syarqawi 'Alal Hudhudi. Kita sampai pada muka yang ke 101. Pada muka yang ke 101, perbincangan tentang ad-daur. Pada kata Muhasyi rahimahullah, qaw wa haqiqatud daur. Jadi kita sebelum kita masuk kepada kalam Syekh Syarqawi, kita tengok kat luar ni pada perkataan Syekh Al-Hudhudi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala wa in kana al-amru yantahi ila adami mutanahin. Jika perkara itu mana? Berturutan. Berturutan tersebut, rantaian tersebut, yantahi ila adami mutanahin. Dia sampai kepada apa? Berkesudahan kepada perkara yang adami mutanahin, yang tidak ada sudah. Jadi kok mana ni? Dia itu terhenti atas perkara yang mana perkara tersebut yantahi ila adami mutanahin, berkesudahan kepada ketiadaan sudah. Bila begitu, fayalzamu ad-dauru, maka lazim oleh daur. Maka tadi andaian pertama bahawa berturut-turut itu kepada tidak ada penghujung. Sekarang ini berturut perkara rantaian tersebut kembali, ada kesudahannya. Tapi yang sudah itu tidak sudah kerana dia kembali kepada yang lain pula. Maka ni dia ada sudah, tapi yang sudah itu dia tidak sudah kerana dia kembali kepada yang lain. Maka lazim oleh daur. Lazim oleh daur. Jadi bagaimana ulama mengatakan bahawa rantaian illah itu dia tidak lari, sama ada dia sudah sungguh, selesailah. Itu makna itu matlub lah. Illah itu akan sampai kepada sebab, musabbibul asbab. Ataupun illatul ilal. Gitulah istilah ahli falsafah. Bukan makna ana sebut ni kita menggunakan kita menerimanya, bukan. Kerana dari segi nak menamakan illah itu tak boleh. Tak boleh kita nak mengatakan Tuhan tu illah bagi alam. Itu masalah berkaitan nak itlaq lafaz illah. Itu masalah nak itlaq lafaz illah. Tapi dalam kita sekarang sedang berhujah tentang masalah yang berkaitan dengan aqliyat, dengan bahasa golongan lawan, bilughatil khasmi. Dan rasa inilah antara sebahagian daripada firqah dalam yang mengaku Asy'ariyah lah, yang menuduh Imam Asy-Syahid Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Buti dengan tuduhan yang tak betul. Kerana Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Buti rahimahullah, dia guna istilah tersebut dalam perbahasan
dalam pendalilan dia, bukan dengan maksud menyatakan Tuhan tu illah. Okey, bukan kita guna ni dengan menyatakan kita menamakan Tuhan tu illatul ilal sebagaimana golongan falsafah, tidak. Cuma sekadar jadalan. Kita berbahasa dan berbicara menggunakan lugah mereka. Ada panggil bahasa Inggeris pada for the sake of agreement, argument, for the sake of argument, untuk semata-mata tujuan kita nak argue dan kita nak mujadalah. Okey. Jadi maka lazim oleh daur. Bila tidak ada kesudahan, maka sama ada kesudahan tu memang tidak ada sudah langsung ataupun dia kembali balik. Maka lazim oleh daur. Wa haqiqatud dauri, dan hakikat daur tu apa dia? Apa dia takrif daur? Tawaqqufu asy-syai'i ala ma tawaqqafa alaihi, iaitu terhenti suatu atas barang yang terhenti ke atasnya oleh sesuatu itu. Tawaqqafu syai', asy-syai' sini kita kena guna nakirah lah sini. Tawaqqufu syai', tak apalah, ini tujuan apa? Tujuan kalau syai' tak apalah sini, tapi kita nak supaya nak bezakan. Tawaqqufu syai' asy-syai'i, terhenti sesuatu atas apa? Ma. Adanya syai' ini terhenti atas ma. Ma tawaqqafa alaihi, atas barang, kita guna syai' hak lain pula ni. Ni syai' ba pula. Ala ma tawaqqafa alaihi, sesuatu yang terhenti atasnya. Yang ini terhenti atas ini. Adanya ini terhenti atas ma. Ma ini tawaqqafa alaihi ala syai'. Nampak tak? Jadi ma ni kena kepada syai' ba. Syai' ini kena pada syai' alif. Nampak? Terhentinya syai' alif atas adanya syai' ba, yang mana syai' ba tawaqqafa alaihi ay ala syai' alif. Boleh okey. Wa huwa muhalun, dan itu mustahil. Li'annahu yalzamu alaihi, kerana lazim atasnya taqaddumu asy-syai'i ala nafsihi. Kerana lazim, kalau kita kata boleh berlaku daur, lazim oleh terdahulu. Taqaddumu syai'i, taqaddama yataqaddamu taqadduman, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Lazim oleh terdahulu sesuatu atas dirinya, wa ta'akhuruhu anha ay an nafsiha, sesuatu itu mendahului dirinya dan mengakhiri dirinya. Dia dahulu dan terakhir. Maksud apa? Dia ada dulu atas dirinya, dia tu ada dia dulu atas dirinya, dan dia itu akhirnya atas dirinya. Makna seakan ginilah. Kalau istilah ni kita jelaslah ada alif ada ba, syai' alif syai' ba. Jadi dengan erti kata apa? Dia mengada dirinya, gitu juga. Nampak tak? Makna dia berhajat untuk adanya kepada yang lain, makna dia mendahului atas dirinya, ada dululah untuk nak buat dirinya. Dan dia kemudian kerana ada dirinya itu datang kerana disebabkan oleh yang lain pula. Jadi taqaddum wa ta'akhur pada sesuatu itu berhimpun dengan jihah yang sama. Min haithiyatin wahidah, daripada satu aspek satu arah. Itu mustahil. Kalau daripada haithiyah mukhtalifah, aspek yang berbeza, perspektif yang berbeza, tak ada masalah. Kita kata saya mari mula-mula, saya mari Buat nak kata saya mari dahulu dan kemudian. Dahulu dan kemudian. Dahulu daripada apa? Dahulu daripada Zaid. Kemudian daripada apa? Kemudian daripada Ammar. Tak apalah, dua pihak yang berbeza.
Tapi kalau satu pihak, saya mari dahulu dan kemudian daripada apa? Zaid. Dahulu daripada Zaid dan kemudian daripada Zaid. Tu pada jihah yang sama, pihak yang sama, tidak bolehlah begitu. Nampak? Jadi ini terdahulu sesuatu atas dirinya dan terkemudiannya atas dirinya juga. Jadi situ ijtima'u diddain, terhimpun dua yang berlawanan. Okey. Sekarang ni berlaku itu mendahului dan juga terkemudian imma bimartabataini. Sama ada dengan dua martabat. Fithnaini kalau ada dua sahaja. Kalau ada antara dua sahaja, maka dua martabat. Au bimaratiba ataupun dengan beberapa martabat. Fi akthara min dhalik. Kalau berlaku lebih daripada demikian, itu lebih pada dua. Kalau daur itu berlaku lebih antara dua perkara, maka dia itu lebih daripada dua martabat, tiga martabat dan lebih. Kemudian katanya فَإِذَا كَانَ الْحُدُوثُ, nanti kita akan bincang dalam itulah dalam hasiah. فَإِذَا كَانَ الْحُدُوثُ يُؤَدِّي إِلَى الدَّوْرِ أَوِ التَّسَلْسُلِ, dan apabila adalah baharu itu membawa kepada daur ataupun tasalsul al-muhal yang mustahil, lazima an yakuna muhalan, maka lazimlah bahawa keadaan baharu itu mustahil. Wa idza istahala al-hudutsu, apabila mustahil baharu atas Tuhan itu, maka ta'ayyanal qidamu, maka lazim oleh qidam. Oleh qidam. Bila baharu itu mustahil, tak ada tinggallah lain kecuali qidam, maka tentulah qidam itu tertentu, wajib. Idla wasitata, kerana tidak ada yang menengahi bainahuma, antara keduanya, antara hudus dengan qidam. Antara baharu dan qadim tak ada tengah. Wahwal matlubu, dan itulah yang dituntut. Okey. Kita masuk pada kalam Syekh Syarqawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin. Qauluhu wa haqiqatud dauri, dan hakikat daur itu apa? Muraduhu bil haqiqati al mafhumu, yang dimaksudkan oleh musannif dengan hakikat ni ialah mafhum daur. Mafhum daur. Awil musamma, ataupun yang dinamakan. Jadi apa benda yang dinamakan daur itu? Awil makna, ataupun makna. Jadi itu dia hakikat. Itu maksud hakikat. Dikata haqiqatud daur. Hakikat tu maksud mafhum daur, ataupun penamaan daur itu kena pada apa, atau makna daur. Wa illa ay wa illam yurad biha, kalau tidak dimaksudkan daripada kalam musannif dengannya, dengan apa yang disebut tadi, fal ma'dumatu al mumkinatu la haqa'iqa laha, maka perkara-perkara ma'dum, perkara-perkara ma'dumat al mumkinatu, yang mungkin, tidak ada hakikat baginya. Maknanya dia tidak wujud pada fil haqiqah, dengan makna tidak wujud fil kharij. Nampak? Ma'dumat mungkinat ni apa? Daur ni lah. Daur. Benda tak ada ni. Sekarang ni, daur tu ada ke tak? Daur tu ada ke tak? Daur tu ada ke tidak ada? Itu masalah ni. Daur itu ada ke tidak ada? Dia kata daur ni tak makdumat. Jadi makdumat ni berlaku tak ada hakikat lah, sebab dia benda tak ada. Itu nak maksud dia. Jadi apa maksud haqiqah tu? Haqiqah dengan arti mafhum atau makna. Bila gitu, wa illa fal ma'dumatu al mumkinatu la haqa'iqa laha fadlan 'anil mustahilat, lebih-lebih lagi daripada mustahilat, daripada benda hak mustahil dah. Macam daur ni lagi lah. Benda hak ma'dumat mungkinat pun tak ada hakikat, apatah lagi benda yang mustahil macam benda daur ni.
Jadi dak ni makdumat mustahilat. Dia lagi tak ada dan juga mustahil. Ha, nampak? Faham Lianna haqiqata syai'i. Kerana apa? Kenapa dia mengatakan hakikat dengan makna ni tak bukan dengan maksud tu? Kerana pada bahasa lianna haqiqata syai'i ma bihi syai'u huwa. Ha. Iaitu kerana hakikat sesuatu ialah ma bihi syai'u. Sesuatu yang dengannya sesuatu itu. Hakikat sesuatu tu ialah sesuatu yang dengannya sesuatu itu. Huwa. Yang mana diri dia tu rujuk kepada diri dia. Macam kita kata ke mana? Hakikat peng tu apa? Peng. Gitu kalau kita kata. Huwa. Hakikat insan. Hakikat diri kita. Apa ni? Diri kita. Jadi bila kita hakikat diri kita ialah jasad. Kita kata yang terdiri pada jasad dengan rupa bergiang. Jadi itu hakikat diri kita. Dengan bentuk bergiang, panjang bergiang, tinggi bergiang, berat bergiang. Jadi itu hakikat diri kita merujuk kepada apa yang adalah diri kita dengannya. Dengan sifat dan zat itu. Dia ada betul lah. Ada tengok dalam rakaman YouTube apa ada Salafi Wahabi dia pertikaikan ada Syekh Sa'id Fudah lah. Ada baca kitab apa sebut. Kitab perbincangan macam ni lah. Jadi keluarlah istilah huwa. Jadi kata ni Syekh ni sebut benda mengarut talasim kata ni. Mana ada Islam ajar sebut huwa ni makna dia kata mengajar akidah dengan istilah-istilah yang pelik. Nak kata falsafah lah. Padahal mudah je. Apa hakikat peng? Iaitu peng. Peng ini hakikatnya ialah peng ini. Jadi dengan maksud apa? Hakikat sesuatu itu ialah ma bihi syai' huwa. Dia tafsirkan pula lagi. Apa maksudnya? Ai ma yasiru bihil mawjudu mawjudan, iaitu perkara yang jadilah sesuatu yang mawjud itu mawjud. Benda yang hakikat sesuatu yang mana apa yang jadilah kewujudan itu ada sungguh. Apa maksud? Mutahaqqiqan fil khariji, yang ada sungguh pada luaran sehingga boleh dia tu dinampak. Ada sungguh okey. Itu makna hakikat pada bahasa. Pada peletakan asal lah. Contoh hakikat apa? Hakikat rumah. Benda awak nak kata rumah. Ya ada tiang, ada dinding, ada atap, ada apa lagi? Ada tikar, ada pintu. Tu hakikat tu. Yang menyebabkan adanya rumah itu dengan adanya sifat-sifat tadi. Nampak? Orang-orang panggil rumah. Kalau tak ada benda, ada tanah je. Saya buat benda, nak buat rumah. Mana rumah tu? Kat tanah tu. Atas tanah kosong, tak ada apa. Orang tak panggil ada rumah. Tak ada hakikat rumah situ. Okay, jadi, nampak? Jadi itu pada makna hakikat. Sebab tu hakikat yang dimaksudkan haqiqah ad-daur situ dengan makna ataupun makna mafhum ataupun musamma. Wa kullun, dan setiap daripada al-ma'dumat, benda yang tidak ada. Wal mustahilat, dan benda mustahilati la tahaqquqa laha fil khariji. Dia tidak tahakkuk, tak ada sungguh pada luar ni. Jadi tak kena kita tanggung makna hakikat tu dengan makna itu. Kena makna tadilah, makna mafhum, musamma atau makna. Habis. Qauluhu tawaqqufu syai'i ala ma. Tawaqqufu syai'i ala ma. Terhenti sesuatu ala ma. Ma kena pada apa? Ai syai'in. Min sifatihi dhalika syai'u. Dan daripada sifat demikian syai'. Lagi ni. Kena baca ni. Sini ala ma ni kena pada syai'. Habis. Tawaqqufu syai'i ala ma yatawaqqafu ala ma amna ala syai'. Ma ni kena pada syai'. Habis. Wa min sifati dhalika syai'i, dan antara ni jumlah baru lah. Khabar muqaddam mubtada muakhar. Wa min sifati dhalika syai', yang mana jumlah baru pun dia dikait ni.
Kaedah dari mana? Jumlah daripada khabar muqaddam mubtada muakhar ni dia jadi sifat pada syai' ni. Syai' ala syai'in min sifati dzalika syai', yang mana daripada sifat syai' itu annahu yatawaqqafu alaihi, yang mana dia terhenti atasnya, ai ala syai'il awwali, atas syai' yang pertama. Macam anda sebut tadilah. Betul lah kita buat gambar orang tu. Nampak tak? Jadi syai' ini terhenti atasnya syai' yang lain, yang mana syai' ini terhenti di atasnya oleh syai' yang pertama tadi. Tapi kita guna alif dan ba di sini, al-awwal dengan sani kan. Jadi min sifati dzalika syai', syai'in min sifati dzalika syai' annahu yatawaqqaf. Jadi jumlah ni jadi sifat kepada syai' yang nakirah ini. Terhenti atas syai' min sifati dzalika syai' annahu yatawaqqafu alaihi, ay ala syai'il awal, imma biwasitatin, sama ada dengan perantaraan, au aktsara, ataupun lebih daripada satu wasitah. Contoh, katawaqqufi zaidin ala amrin, seperti terhentinya ada Zaid atas adanya Amar. Wal mutawaqqifi ala Zaidin, ala amrin, al mutawaqqif bukan. Gini. Ala amrin. Ingat molek ni bukan waw haraf athaf ni. Ni waw daripada nama amrin. Waw daripada nama amrin. Okey. Katawaqqufi Zaidin ala amrin al mutawaqqifi ala Zaidin, seperti terhentinya ada Zaid atas adanya Amar. Amar yang terhenti ada Amar itu atas Zaid. Zaid nak ada, kena ada Amar. Amar yang mewujudkan dan melahirkan Zaid. Contohlah. Dan Amar ini al mutawaqqifi ala Zaid, dia tu sendiri berhajat dan terhenti atas adanya Zaid. Satu. Wa katawaqqufi Zaidin ala amrin, dan seperti terhentinya Zaid atas Amar. Wa amrin ala Bakrin, dan Amar terhenti atas Bakar. Wa Bakrin ay wa tawaqqufi Bakrin ala Zaidin, atas Zaid. Ni Zaid terhenti atas Amar. Amar adanya itu terhenti atas Bakar. Bakar terhenti adanya itu atas Zaid. Nampak? Jadi sama ada dengan dikata apa? Sama ada dengan biwasitatin, dengan satu wasitah ataupun lebih. Ni sewasitah je. Ni lebih okey. Wa fi ba'dhi nusakhi, pada sebahagian nuskhah. Mana ni? Wa fi ba'dhi nusakhi ghairahu katawaqqufi asy-syai' ala ala mana ni? Wa huwa mansub ala al-hal. Ghairahu kat mana duduk ni? Wa huwa mansubun 'ala al-hal min dhamiri tawaqqufi. Wala hajata lahu. Dia kata fi ba'dhi nusakhi tawaqqufi, dhamir tawaqqufi. Mana? Katawaqqaf Muhammad. Tawaqqufu syai' ala ma yatawaqqafu alaihi ghairuhu, situ aku. Mana situlah. Sini. Ada. Gitu. Jadi kata wa huwa mansubun 'alal hal. Dia mansub di atas hal. Mansub jadi hal daripada dhamir tawaqqafa.
Amir dia mana? Amir dhamir pada tawaqquf. Amir dia tawaqqufah. Jadi tawaqqafa hal keadaannya ghairahu. Jadi dia dari hal mansub alal hal, dia jadi mansub kerana jadi hal daripada dhamir tawaqqafa yang ada pada tawaqqafa di sini, yang terhenti ia sesuatu atas barang, yakni atas sesuatu lain yang terhenti. Ni yang terhenti bukan situ, sini dhamir dia ni. Yang terhenti ia atasnya ghairahu, hal keadaannya lain daripada hak tu. Jadi ada satu naskah yang menambah ghairahu, maka di situ i'rab dia jadi hal min dhamiri tawaqqafa wala hajata lahu. Kata muhasyi kita, tak ada hajatlah kita nak kepada penambahan ghairahu tu, kerana ayat itu telah mafhum. Kita berhenti untuk jawab azan je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli. Allahumma rabb hadhihi as-salatu ati sayyidina syarafat innaka la. Okey, kita sambung. Ni panjang sikit ni. Okey. Dia kata imma bimartabatain, sama ada dengan dua martabat. Sama ada dengan imma bimartabatain, dengan dua martabat. Ini raji'un likullin, ini kembali kepada setiap daripada minat taqaddumi, daripada terdahulu, wa ta'akhuri, dan terkemudian. Wal muradu bil martabatain, yang dimaksudkan dengan dua martabatain ni ialah an-nisbatani. Maksud martabat ni ialah nisbah. Dua martabat maksud dua nisbah. Okey. Macam mana tu? Fa idza aujada Zaidun amran, apabila Zaid mencipta amal. Wa aujada Amrun Zaidan, dan Ammar cipta Zaid. Masalah sebagai contoh. Faqad taqaddama kullun minhuma, maka sungguhnya telah terdahululah setiap satu daripada keduanya, min haitsu kaunuhu fa'ilan, dari segi aspek dia itu fa'il, ala nafsihi, dia itu pembuat atas dirinya, min haitsu kaunuhu maf'ulan, daripada aspek dia itu dikena jadi, maf'ul, kena buat. Dia dalam masa yang bersama pembuat kepada dirinya dan dia dibuat daripada dirinya. Kaunuhu fa'ilan ala nafsihi, pembuat atas dirinya, dan dari segi yang sama juga aspek dia itu dibuat. Bimartabatain, dengan dua martabat, dua nisbah. Ai nisbataini, dua nisbah. Apa dia? Wahuma thubutu khaliqiyatihi lil ghairi, iaitu sabitnya penciptaannya bagi yang lain. Dia menciptakan yang lain. Satu. Wa thubutu khaliqiyatil ghairi lahu,
dan sabitnya penciptaan yang lain bagi dirinya fi janibil mustaqbal. Sabitnya penciptaan yang lain bagi dirinya, yang lain membuat dirinya pada pihak yang mendatang. Satu, wa ta'akhuru kullin faqad taqaddama sungguhnya telah terdahululah kullu minhuma wa ta'akhkhara dan terkemudianlah atas itu wa ta'akhkhara kullu minhuma min haitsu kaunuhu maf'ulan dari segi dia itu dibuat ala nafsihi atas dirinya min haitsu kaunuhu fa'ilan dari segi dia itu fa'il. Dia itu keadaan dia itu dibuat atas dirinya dari segi dia itu fa'il bimartabatain pula dengan dua martabat pula. Apa dia? Wahuma thubutul makhluqiyatihi lil ghairi. Sabitnya dia itu makhluk bagi yang lain. Wasubutu makhluqiyatil ghairi lahu. Dan sabitnya yang lain itu makhluk baginya. Fi janibil madhi. Pada pihak yang lalu. Ikut pada pihak dulu. Dia yang lain itu makhluk kepadanya. Okey. Nampak boleh tanda makna dulu. Lepas ni dia akan surah masalah tu. Fazaidun mathalan, maka Zaid sebagai contoh. Mutaqaddimun, dia itu terdahulu bi'tibari kaunihi fa'ilan li amrin, kerana melihatkan dia sebagai pencipta kepada amal. Wa ala nafsihi, dan dia terdahulu atas dirinya bi'tibari kaunuhu maf'ulan li amrin. Mutaqaddimun ala makna terdahulu atas dirinya. Makna dia didahului lah. Mutaqaddimun ala nafsihi, dia didahului dari aspek dia itu maf'ul, kena buat dan dijadikan daripada dijadikan oleh amar. Fil mustaqbal, pada masa yang mendatang. Fahadhihi nisbatun, maka ini satu nisbah. Wa ala amrin. Wa ala amrin. Nisbatun. Kat mana ni? Wa ala amrin. Jadi fil mustaqbal fahadhi nisbatun wa ala amrin. Ai mutaqaddimun. Ala amrin. Dia mendahului atas amal. Mutaqaddimun fa'ilan li amrin. Mutaqaddimun ala amrin bi'tibari kaunihi aujada amran. Dia mendahului atas amar dengan diiktibarkan keadaannya itu menjadikan amar. Fahadhihi nisbatun thaniyatun. Ini nisbah yang kedua. Jadi fazaidun mutaakhirun, maka Zaid itu mutaakhirun. Tadi Zaid mutaqaddimun. Zaid mutaqaddimun bi'tibari kaunihi fa'ilan li amrin wa ala nafsihi bi'tibari kaunihi maf'ulan li amrin fil mustaqbal. Fahadhihi nisbatun wa ala amrin. Wa ala amrin. Dia itu fa'ilan li amrin. Jadi mana ni? Bi'tibari kaunihi fa'ilan li amrin wa ala nafsihi. Wa ala amrin bi'tibari kaunihi aujada amran. Dan dia itu mendahului atas amar dengan diiktibarkan bahawa dia mengadakan amal. Dia ada dulu. Dia mencipta amal, maka dia dahulu pada amal. Fahadhihi nisbatun saniyah, maka ini nisbah yang kedua.
Wa Zaidun, dan Zaid itu juga mutaakhirun, dia terkemudian, bi'tibari kaunihi maf'ulan, dengan diiktibarkan dia itu kena buat, li amrin, siapa buat? Amar. Wa an nafsihi, dan terkemudian atas dirinya, bi'tibari kaunihi fa'ilan li amrin, dengan diiktibarkan dia itu mencipta bagi amar. Dengan dia itu mencipta bagi amar. Fahadhihi nisbatun, maka ini satu nisbah pula. Wa an amrin, dan an nafsihi wa an amrin, dan dia itu maf'ulan li amrin, wa an nafsihi wa an amrin, dan daripada amar pula, bi'tibari kauni amrin, dengan diandai dan dianggap diiktibarkan keadaan amar itu, aujadahu fi janibil madhi, menciptanya pada masa yang dahulu. Jadi dia itu dikira maf'ul, maka dia terkemudian daripada amal. Fahadhihi nisbatun thaniyatun, maka ini nisbah yang kedua. Jadi guana ni, sekarang ni antara Zaid dan juga Amar, melihat kepada Zaid ini khaliq bagi Amar, maka Zaid ini mutaqaddimun, dia itu mendahului bagi wujud Amar, dari aspek dia itu mencipta bagi Amar. Ya, boleh Dan Amar ini, dia ini dari aspek yang berbeza, Amar ini jadi maf'ul bagi Zaid, dari aspek dia itu terkemudian. Okey. Adapun Amar, dari aspek dia itu menciptakan bagi Zaid, dia itu mutaqaddimun ala Zaid. Dan Zaid ini, dari aspek dia itu dijadikan oleh Amar, dia itu apa dia? Maf'ulun, dia itu mutaakhirun. Maka perhimpun taqaddum wa ta'akhur dengan dua nisbah. Satu nisbah mana? Taqaddum. Hak merah ni taqaddum. Hak warna ungu ni ta'akhur. Jadi pada setiap satu tu, dia mencipta dan dicipta. Dia sebagai pencipta, dia mutaqaddim. Dia sebagai dicipta, dia mutaakhir. Amar pula samalah, dia sebagai dicipta, dia mutaakhir. Dia sebagai menciptakan Zaid, dia mutaqaddim. Maka nampak? Kalau jadi nampak ada dua nisbah bagi setiap satu. Nampak? Hak ni dengan hak ni satu nisbah, hak ni dengan ni. Jadi dia kata sini, balik baca semula, tengok huraian tu sama je, cuma ayat je lah, ayat dia ni. Mana tadi? Faman qala kasyarihi, maka barang siapa yang berkata sebagaimana kata syarih, kata Syekhul Hudi ni lah, taba'an lisanusi, kerana mengikut Imam Sanusi, fi syarhil matni, pada syarah matan. Imam Sanusi mensyarahkan matannya kan sendiri. Bimartabatain, mengikut Imam Sanusi, dia kata hubungan yang berlaku antara Zaid dengan Ammar tu berlaku dengan dua martabat. Orang yang ikut sebagaimana syarih dan syarih yang mengikut Imam Sanusi sendiri, yang mengatakan antara hubungan Zaid dan Ammar ni berlaku dua martabat. Dua martabat, satu dua tak? Dua nisbah itu, la haza martabatan, martabata nafsihi, dia mulahazah martabata nafsihi, dia mulahazah martabat dirinya sendiri. Wa martabata ghairihi, dan dia mulahazah, dia lihat kepada martabat orang lain. Jadi dari segi dia martabat diri dia itu satu, dan martabat dia dengan kepada orang lain tu dua. Itu jadi dua tu. Sebab tu timbul dua martabat. Bukan dua apa nama ni, ada
hubungan langsung je ni, A dengan B, B dengan A. Cuma jadi dua ke mana? Kok ni lah. Dia melihat kepada aspek martabat dirinya dan martabat orang lain. Wa man qala bi martabatin, siapa yang mengatakan berlaku dengan satu martabat saja. La hadha martabatan nafsihi. Jadi kalau ada syarih kepada Sanusi yang mengatakan hubungan antara Zaid dengan Zaid tu, Zaid dengan Ammar itu satu martabat saja. Sebab satu je kan dikira satu. Sebab antara Zaid ni satu martabat je. Maka orang yang membuat gitu, satu martabat saja. Bila begitu, la hadha martabatan nafsihi faqat. Dia hanya melihat kepada martabat dirinya saja. Wattahqiqu, dan qaulian tahqiqnya al-awwalu, ialah yang pertama, iaitu mulahazah itu berlaku pada dua aspek, pada dirinya satu martabat dan melihat pada yang lain martabat yang kedua. Wa qauluhu au bi maratiba, ataupun dengan beberapa martabat, fi aktsara, pada yang lebih. Pada yang lebih. Jadi di situlah untuk malam ini. Wa qauluhu au bi maratiba. Panjang sangat ni. Cukuplah untuk malam ni, sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.